Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat sebegini, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat di mana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita belajar tentang perkara-perkara yang mesti kita tanamkan dalam jiwa kita setiap masa dan setiap ketika. Dalam diri kita ini, kita perlu faham bahawa pada diri kita ada perkara-perkara yang buruk yang masuk dalam jiwa kita, dan ada perkara yang baik yang perlu kita tanggalkan daripada benda yang buruk itu, kita masukkan dalam tubuh badan kita. Ramai di kalangan kita sibuk berbicara tentang jaga luaran sahaja, tapi jarang orang nak berbicara tentang bagaimana nak jaga dalaman pada diri kita. Diri kita ni perlu kita jaga luaran dan dalaman. Dalaman ini tak ada orang yang boleh jaga dalaman kita kecuali kita sendiri. Kita sendiri yang boleh jaga bagaimana nak suruh selamat daripada penyakit-penyakit yang dideritai di kalangan kita. Penyakit yang sering kali dideritai di kalangan kita ni penyakit marah, penyakit ujub, penyakit dengki, penyakit dendam. Yang ini biasa tersarang dalam tubuh badan kita. Kalau kita biarkan lama-lama bersemak, hati kita ni penuh dengan perkara-perkara yang kotor dalam tubuh badan kita. Lalu kita pun memandang dengan perkara yang kotor lah. Kita tak suka duduk tempat yang bersih. Kita suka duduk tempat yang kotor. Kesan daripada mana? Kesan dalam diri kita ni kotor. Cubalah kita ni orang yang pembersih. Hati kita ni sentiasa bersih. Lalu kita suka dengan perkara-perkara yang bersih pada diri kita, di luaran kita. Ini sifat dalam hidup setiap di kalangan mukmin. Orang mukmin ni dia kena jadi bersih. Bersih kat mana? Bersih kat dalam. Kemudian bersih dalam ini dibawa sampai keluar. Kita bawa sampai keluar. Dalam tu badan kita ni jangan kitanya bersih kat luar je. Ramai orang kita ni pagi-pagi pakai pakaian yang cantik-cantik, pakai pakaian yang elok-elok, tiba-tiba dalam hati dia penuh dengan kekotoran. Kotor ni punca apa? Kotor dalam hati dia, punca dia tak jaga yang dalaman, tetapi dia sibuk nak jaga luaran saja. Islam datang, Islam bawa package. Package apa dia? Package bersih dalam, bersih luar. Dalam ni jangan biar bersemak dan berkotor dengan perkara-perkara yang buruk dan keji dalam tu badan kita ni. Antaranya dendam, antaranya kita bincang panjang dalam sebelum daripada ni, perbincangan tentang mengenai dalam hidup kita ni. Jangan biarkan benda ni berlarutan, cinta dunia dan sebagainya. Ni penyakit-penyakit yang pernah kita bincang sebelum daripada ni. Kemudian lepas pada kita buang yang kotor ni, masukkan yang bersih. Bersih ni apa dia? Keyakinan kepada Allah, tauhid kita pada Allah. Kemudian kita masuk dalam badan kita ni, panjang kita sebutnya dalam tubuh setiap di kalangan mukmin ni kena masuk tauhid ubudiyah kepada Allah. Tu kita dah sebut. Yang keduanya, kita diajar supaya masukkan keikhlasan. Dalam tu badan kita ni biar jadi ikhlas. Belajar tentang bagaimana kita nak mengikhlaskan diri, biar bersih pada diri kita. Dua, yang ketiganya, kita hidup dalam keadaan yang sentiasa membenarkan di hadrat Allah. Maknanya as-sidqi. Hidup kita ni mesti menjadi seorang yang as-sidqi. As-sidqi maknanya orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia benarkan dengan amalan dia. Dia bukan hanya mulut dia, tapi dia tunjuk kebenaran dia. Macam orang yang dia nak bekerja, misal contohnya. Bila dia nak bekerja dengan satu majikan, dia akan tunjuk bagaimana dia proof terhadap layaknya dia bekerja dengan kerja yang dilakukan itu. Yang ni sifat orang mukmin. Orang mukmin ni diajar supaya ada as-sidqi. Dia tak menipu. Ada orang yang hidup dia kat dalam keadaan perangai lain, kemudian kat luar perangai lain. Orang mukmin tidak menjadi demikian. Orang mukmin orang yang as-sidqi. Hidup dia dalam keadaan yang dibenarkan segala apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian dia benarkan dengan amalan tadilah, dengan perbuatan-perbuatan kita ni kita jaga pada diri kita. Kemudian yang seterusnya kita diajar supaya yang keempat masuk dalam jiwa kita ni zuhud. Zuhud pada diri kita. Jangan lawan pada zuhud dipanggil tamak. Jangan biarkan dalam jiwa kita ni ada perasaan tamak. Jangan. Tetapi biarkan dalam diri kita ni perasaan zuhud. Zuhud terhadap dunia, tamak terhadap akhirat. Jangan orang kita tamak terhadap dunia, dia mula nak zuhud terhadap akhirat. Yang tu yang tersilap. Dalam hidup kita ni kita diajar supaya biar lekat dalam tuadan kita ni perasaan zuhud. Kemudian yang kelima, dalam tuadan kita ni kena ada tawakal. Masukkan dalam tuadan kita ni perasaan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup bergantung pada Allah. Pegang yakin sungguh pada dalam hidup kita ni, setiap amalan kita ni, semua benda yang hidup kita aku serah pada kamu ya Allah. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam, kamu dah mula dah ada niat dalam sesuatu perkara tersebut, fatawakkal 'ala Allah, maka bergantunglah kamu dan bertawakallah kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenamnya, dalam tuadan kita ni kena ada letak dalam jiwa kita puncak kecintaan hanya kerana Allah. Puncak kecintaan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang kita buat lillah, lillah, lillah pada diri kita ni. Mencintai. Sebab apa kita kena mencintai kerana Allah? Ni yang kita sebut. Yang pertamanya, mengapa kita boleh jadi cinta pada Allah? Yang pertamanya, cinta pada apabila kita mula mencintai diri kita sendiri. Bila kita mula mencintai diri kita sendiri, maka di waktu tersebut kita akan mula mencintai Allah. Tengok diri kita ni kan, banyak benda. Ni sebab-sebab mengapa kita meletakkan Allah sebagai puncak kecintaan dalam kehidupan kita. Yang pertamanya kerana kita mula mencintai diri kita. Bila kita tengok diri kita, indahnya penciptaan Allah. Lama-lama kita akan sebut, terima kasihlah ya Allah, syukur kepada kamu ya Allah, kerana kamu ciptakan aku sebegini, kamu jadikan aku sebegini. Itu sebab yang pertama. Sebab yang keduanya, dalam perbincangan kita, iaitu kita mencintai orang yang telah berbuat baik. Mana orang yang telah berbuat baik, kita pun cinta. Sebab yang kedua, bagaimana kita nak cinta pada Allah? Maka kita mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mana-mana orang baik je, kita cinta pada dia. Lama-lama kita akan jatuh cinta pada Allah. Itu dua, sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, orang yang mencintai kepada seorang, pada siapa pun yang berbuat ihsan. Ihsan, ni kita belajar sebelum daripada ni. Mana-mana orang yang ada peribadi ihsan, kita mencintai dia. Lama-lama kita akan cinta kepada Allah. Ini dia akan sifat yang mesti ada pada diri kita. Dan kita hurai panjang sebelum daripada ni. Dan yang keempatnya, yang ni kita masih lagi dalam yang keempat. Yang keempat, iaitu mencintai setiap sesuatu yang cantik-cantik dan yang indah-indah. Lama-lama kecintaan kita ni akan teralih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang cantik dan indah ni apa? Kalau kita tanya, Ustaz, nak cinta yang paling cantik dan yang indah yang Allah ciptakan pada kita ni apa dia? Tuan kitab kita ni jawab, yang kita nak suruh jadi cinta pada yang cantik dan yang indah ni ialah yang pertama sekali, benda yang masuk dalam tuadan kita ni ilmu, dipanggil. Ilmu yang ada, yang masuk dalam tuadan seorang. Bila orang tu ada ilmu, kita pun rasa hebatnya dia ni, kerana Allah telah kurniakan pada dia ilmu. Yang ilmu ni satu benda yang seni. Tidak semua orang dapat ilmu dalam hidup ini. Kerana ada orang yang Allah tak bagi ilmu, dia jadi kebodohan dalam hidup dia. Dia jadi kebingungan pada diri dia. Tapi ada orang yang Allah bagi pada seorang tersebut ilmu-ilmu yang banyak. Kita pun dengar daripada dia, kita tahu banyaknya ilmu dia ni. Banyaknya. Siapa yang bagi ilmu pada dia ni? Mesti Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku bagi kepada manusia ni ilmu, aku tidak kurniakan semua sekali ilmu, tapi aku bagi pada manusia illa qalila. Sikit je dia dapat. Tapi ilmu yang sikit ni manfaat dia besar untuk orang ramai. Ini cara kita nak suruh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita perhati, misal contoh. Sekarang cuba kita perhati dengan elok-elok bagaimana yang kita maklumi dan kita ketahui betapa sangat indah dan bagusnya apa yang dicipta oleh Allah Ta'ala.
Ni kalau Farhan sekarang ada kitab yang kita belajar Induk Penyucian Jiwa daripada Said Hawa rahimallah. Kitab ni kalau tuan-tuan ada ni kitab ni kita dah belajar setebal inilah. Dia panggil kitab ni separuh dah pada muka surat 880. Kita belajar tentang dalam bab ni. Macam mana kita nak suruh adik kita ni mencintai Allah. Ialah kita hanya tengok betapa sangat indah dan bagusnya apa yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Apa yang cantik dan bagus. Bukankah ciptaan Allah itu amat tinggi nilai harga dan martabatnya? Jikalau ini disedari dengan sungguh-sungguh, maka tidak dapat diingkari lagi bahawa semulia-mulia ilmu pengetahuan dan sebagus-bagusnya adalah ilmu untuk menjadikan kita sebagai manusia yang memiliki kemakrifatan yang benar tentang Allah pencipta alam dan seisinya. Ini di antara ilmu. Kadang-kadang kan kita dengar orang-orang yang mengajar, orang-orang yang bercerita dan berceramah. Bila kita dengar orang mengajar dan berceramah tu, kita dengar dia banyak ilmu dia ni. Kita akan rasa demikian. Ada orang yang kalau kita dengar dia mengajar, dia ceramah, kita dengar goreng je ni kita sebut. Ni goreng atas darat je, kita akan rasa demikian. Ni sembang kencang je. Ilmu tak ada orang macam ni. Dia pusing-pusing, dia cerita habis pasal keluarga dia, pasal anak-anak dia. Dia layan cerita-cerita yang entah apa-apa. Yang kita dengar, bukan ilmu ni. Ni bukan ilmu, bukan manfaat untuk dia kita mengenali Allah SWT. Tapi ada orang yang kalau kita dengar dia mengajar tu, ataupun kita dengar dia bercerita, bercakap tu, penuh dengan ilmu. Kita dapat perkara yang baru dalam hidup kita. Ni maknanya, di waktu ni betul-betul kita kata, hebatnya Allah. Macam manalah dia boleh bagi pada orang ni sebegini rupa ilmu-ilmu yang hebat yang dikurniakan oleh Allah kepada orang tersebut. Sebab tu Allah tinggikan darjat orang yang ada ilmu. Allah angkat darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah angkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang yang ada ilmu tu beberapa darjat di kalangan kamu. Sebab tu jangan sembarangan. Dan kita pula jangan layan orang-orang yang tak ada ilmu. Dalam Islam diajar, bila ada orang-orang jahil tegur kamu, kamu diajar supaya apa dia? Paling daripada dia. Jangan kamu layanlah orang-orang jahil, orang-orang bodoh ni. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang hamba Allah yang ibadur rahman ni, dia akan bergerak di atas muka bumi dalam keadaan yang hauna. Hauna ni maknanya merendah diri. Tak ada rasa kesombongan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalaulah ada orang jahil-jahil provok dia, orang jahil tegur dia, orang jahil kata macam-macam gayib pada dia, mulut dia akan sebut apa dia? Qalu salama. Peduli apa aku dengan kau? Dia sebut demikian. Aku pun bukan hidup dengan kerana kau, aku hidup kerana Allah. Tu dia panggil demikian. Kerana apa dia? Ilmu yang ada pada diri seorang. Dan kita tengok orang yang ada ilmu ni kan, kehebatan dia dalam keadaan yang dia boleh kawal diri dia. Dia boleh susun keluarga dia. Dia boleh susun dalam hidup dia kerana ilmu yang Allah bagi pada dia. Begitu pula apa-apa yang dapat mendekatkan diri kita ke hadratnya. Dengan ilmu tadi, dia ajar. Orang-orang yang ada ilmu ni, Allah kurniakan pada dia ilmu pada diri dia, dia ajar orang lain. Dia tengok macam mana nak dekat dengan Allah. Macam mana kita nak suruh kita ni hampir pada Allah. Bukan kita dekat dengan pemimpin-pemimpin dunia, tetapi kita nak suruh dekat kita dengan yang Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ini sendiri. Macam mana kita nak dekat dengan Rabbil Alamin? Orang yang ada ilmu ni lah yang mengajar kita ke hadrat Allah, serta yang dikhususkan untuk menjadi miliknya sendiri. Kemuliaan ilmu tersebut bergantung kepada besar ataupun kecil ilmu kita dalam bermakrifah kepada Allah Ta'ala. Ilmu ni pula bergantung pada seorang lah. Tengok orang tu faham macam mana. Lepas tu kadang-kadang di kalangan kita ni, kita bercakap dengan orang-orang, dia kata tak faham lah ustaz ni bercakap. Kerana apa dia? Kerana yang disebut tu tidak level dia, tidak kedudukan dia. Ada orang yang kalau kita bercakap dengan dia, dia jawab ya. Dia tu dia kata Allahu Akbar, saya banyak menumpang ilmu dengan kamu. Saya banyak menumpang tuah kerana tuah saya ni kerana apa dia? Kerana kamu. Alhamdulillah Allah kurniakan begini pada kita. Disebut demikian. Manakala semua huraian di awal sudah kita fahami dengan benar-benar dan sempurna, kalau kita boleh faham yang ni, sebab yang ni lah yang menyebabkan kita berhak mencintai kerana Allah.
berhak mencintai Allah dalam hidup kita ni, maka kebagusan sifat-sifat yang dipunyai oleh para siddiq. Dan di antara orang yang hebat, orang yang siddiq. Apa dia? Macam Abu Bakar As-Siddiq. Itu contoh. Orang yang hidup membenarkan ajaran agama ini dengan perbuatan dalam hidup mereka. Yakni orang-orang yang betul-betul mempercayai kebenaran agama Islam. Orang yang di kalangan As-Siddiq, yang disebut As-Sadiqin As-Sadiqin Was-Sadiqat, ialah orang-orang yang dicintai oleh setiap hati manusia yang Muslim dan mukmin. Para Siddiqin ini dicintai di kalangan setiap orang Islam. Di kalangan sama orang Islam dan orang mukmin mencintai mereka ini. Ini merupakan satu ketentuan yang wajib, yang terpahat dalam hati setiap di kalangan kita. Wajib terpahat dalam hati setiap kita. Untuk penjelasan lebih lanjut lagi, baik kita menengok sekali lagi pada 3 macam perkara yang kami sebutkan di bawah ini. Kita sebut 3 keadaan ini. Yang pertama, kaum siddiqin. Kaum siddiqin, yakni yang percaya sungguh-sungguh akan kebenaran agama itu, tentu memiliki ilmu pengetahuan yang mantap perihal Allah Ta'ala pada mereka, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul yang diutus olehnya, juga syariat yang diberikan pada para nabi itu sendiri. Cuba tengok ilmu-ilmu para siddiqin. Ilmu para siddiqin, mereka memiliki ilmu pengetahuan yang betul-betul terhadap Allah. Bagaimana Allah dengan hamba, bagaimana hamba dengan Allah. Mereka faham konsep ini. Ini orang panggil as-siddiqin. Para siddiqin. Ramai di kalangan kita ni, orang yang hidup mati dia buat kerja kerana Islam. Hidup mati dia kerana Allah dalam hidup dia. Dia memahami konsep malaikatnya, malaikat Allah. Kita dalam hidup kita ni, kita faham macam mana malaikat bertugas, macam mana malaikat yang bekerja untuk menjaga tuadan kita, yang menjaga yang disebut dengan alam ini sendiri. Kitab-kitabnya. Para siddiqin, dia buka Al-Quran, dia boleh jawab. Mencerita tentang hadis Rasulullah, dia boleh bagi tahu. Kerana dia memahami apa yang terdapat dalam kitab-kitab Allah. Demikian juga para rasul yang diutus olehnya, juga syariat yang diberikan pada para nabinya itu sendiri. Ini kehidupan orang-orang yang siddiqin. Dia nampak segala jalan hidup ni hanyalah dengan syariat beragama. Bukan hidup mengikut hawa nafsu, tidak. Tetapi hidup ni mengikut yang diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kepandaian dan kuasa mereka untuk memperbaguskan diri mereka sendiri. Kehebatan orang-orang yang sebegini, dia gunakan semua kehebatan dia tadi untuk mencantikkan amalan-amalan dia. Dan pula seluruh hamba Allah dengan memberikan pengarahan. Ada orang yang demikian. Dia buat arahan, memberi petunjuk yang baik dan benar, serta siasat yang terpuji. Semuanya itu dilakukan dengan cara yang bagus dan menawan hati umatnya. Yang ketiga, mereka tersebut bersih daripada kelakuan yang hina. Orang-orang yang demikian, orang-orang yang ada ilmu ni, bila dia ni naik darjat menjadi siddiqin, kemudian dia pula mengarahkan orang, buat macam ni, buat macam ni. Kita berhadapan dengan masalah ni, berhadapan dengan macam ni, orang yang ada ilmu ni, dia nampak kita kena selesaikan begini cara dia dalam kehidupan kita. Dia tidak gelojoh, dia panggil, tak gopoh dalam tindakan mereka. Mereka tersebut bersih daripada kelakuan yang hina dan tercela. Orang yang ada ilmu ni, dia tak akan buat benda-benda yang kotor, benda-benda yang tercela. Nak terlibat dengan dadah, tak adalah. Nak terlibat dengan arak, tak adalah. Nak buka aurat pada diri dia, tak terjumpa pada diri dia. Juga enggan berbuat keburukan. Orang yang Allah bagi pada dia ni ilmu. Bila kita tengok Allah hebatnya orang macam ni, dia peringkat dia nya tak nak buat benda yang buruk. Orang lain buatlah orang lain tersebut. Tapi dia sentiasa ingatkan orang lain tersebut. Kamu berbuat benda yang buruk, sudah kamu ialah neraka Allah SWT. Tak ada manfaat dalam hidup kamu demikian. Dan bermacam-macam keinginan serta kesyahwatan yang pada umumnya bertentangan dengan amalan yang baik atau yang dapat menarik ke arah kejahatan. Dia tak ada. Orang yang ada ilmu ni, dalam hidup dia tak akan pergi nak buat. Dia tak tergerak pada diri dia ni nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT. Selain yang disebut di atas, hendaknya mencintai para nabi. Sebelum daripada kita nak cinta pada orang-orang alim ilmu ni, untuk kita cinta kerana Allah SWT tadi, maka di antaranya mencintai para nabi.
mencintai para nabi dalam hidup kita ni. Biar kuat rasa cinta pada nabi. Yang kedua, alim ulama. Cinta pada para alim ulama di kalangan kita ni. Jangan biarkan kita ni tengok alim ulama dicaci, dimaki. Kita tengok sekarang orang kafir kan, dia buat kartun-kartun. Saya post dalam Facebook saya tunjuk dalam Instagram bagaimana jahatnya orang kafir mencaci maki alim ulama. Orang kita boleh diam je. Bahkan ada pula hentam kita. Nak sebutnya bagaimana orang yang dia ni nak mencintai Allah macam mana dalam hidup dia. Dia nak suruh Allah cinta pada dia bagaimana pada diri dia. Dengan alim ulama pun dia boleh caci maki alim ulama ni. Allahu Akbar. Susah. Orang kita ni perangai dia dalam keadaan yang dia rasa dia je betul tak nak belajar dengan orang-orang saleh. Orang yang saleh yang mengajar jalan hidup. Macam mana nak suruh selamat? Dunia ni pun selamat, dalam kubur nanti pun selamat, di akhirat nanti pun mesti selamat. Pada diri kita ni tak. Di dunia kita nak rasa senang, selesa dan sebagainya. Tapi masuk dalam kubur kita tak selesai. Rugi pada diri kita. Sebab tu dalam hidup kita ni Rasulullah sebut dah, sinfan iza salahan nas wa iza fasadan nas ala wahyal ulama wal umara. Dua golongan. Kalau bagusnya dua golongan ini, maka baguslah seluruh makhluk. Kalau buruk dua golongan ini, buruklah kehidupan kita ni. Apa dia? Al ulama wal umara. Ulama dan juga umara. Umara maksudnya pemimpin-pemimpin. Yang dia je, kalau dia gabung dua ni berada pada seorang, itu hebat. Ataupun dua ni, satu kepimpinan, satu lagi ulama. Dua digabung di kalangan mereka, saling berkait di antara satu sama lain. Maka dalam keadaan demikian, kehidupan kita akan jadi tenteram dalam kehidupan kita. Pelik kan orang kita, orang Islam tapi tolak Islam. Orang Islam tapi tak boleh terima yang diajar oleh alim ulama. Dia rasa dia jauh lebih betul lagi daripada alim ulama tersebut. Padahal orang-orang alim ni, dia belajar berapa lama dah dia belajar. Kemudian dia balik mengajar pula berapa lama dah dalam hidup dia. Kita tak boleh cerita orang lain lah. Contoh yang mudah, Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang kita, yang masih ada lagi contoh yang mudah. Ini di antara contoh manusia yang alim yang Allah kurniakan pada kita. Tiba-tiba bila dia datang pula wanita daripada barat, wanita barat tuduh dia ni makan rasuah 90 juta. Kita boleh kata betul wanita tersebut dibandingkan dengan Tuan Guru yang mengajar berpuluh tahun dah mengajar kita. Ini nak sebutnya betapa bingungnya hidup manusia. Orang alim sebegini, dengan keadaan sebegini, hidup dalam keadaan yang mentaati perintah Allah, siang malam mengajar masyarakat untuk mengajar agama. Orang kita boleh tolak. Sebelum daripada ni, Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat, orang kita tolak. Orang kita tak boleh terima ajaran yang dibawa, kepahaman yang dia ada. Sebelum daripada ni, siapa dia? Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din. Orang kita tolak, tak boleh terima dia. Dia bertanding, masuk bertanding. Orang Islam boleh tolak dia. Nak sebutnya gambaran bagaimana Allah yarham Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din. Demikian juga Allah yarham Datuk Ismail Kamus. Ini contoh-contoh manusia yang Allah jadikan dalam hidup kita. Datuk Ishak Bahrum dan sebagainya. Semua ni orang-orang alim. Bila bertembung dengan orang yang tak alim, orang yang kita kata yang ikut dengan liberal, yang ikut dengan nasionalis, kita boleh terima liberalis itu, kita boleh terima orang macam ni dibandingkan dengan orang alim. Sebut bagaimana jauhnya kita. Macam mana kita nak suruh nak mencintai Allah kalau orang alim pun kita tolak, kalau orang alim pun kita boleh ketepikan dalam hidup. Tok Guru Ajadin lawan pada DAP tu, lawan. Orang kita ada yang pergi dari sebelah DAP, duduk sebelah DAP, lawan balik Tok Guru Ajadi. Nak sebutnya macam mana bingungnya manusia hidup dalam keadaan yang kita ni jelas-jelas dah DAP ni lawan Islam, dalam keadaan mententang lawan Islam. Orang kita boleh pergi duduk dengan DAP, kemudian mari lawan yang disebut dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh orang-orang alim sebegini. Tu tak usah ceritalah orang-orang lain. Kalau Tok Guru Haji Hadi pun orang kita boleh kata teruk, kata macam-macam gaya pada Tok Guru Haji Hadi. Kita boleh bayang orang yang lain, ulama-ulama yang lain, ustaz-ustaz yang lain lebih teruk daripada itu, dicaci maki. Rasulullah pun mereka boleh lawan. Takkanlah orang-orang alim mereka tak boleh lawan. Dia akan terjadi demikian. Ni contoh dalam hidup kita.
para khalifah. Demikian juga hendak mencintai pula para nabi, alim ulama. Sebelum kita sebut yang di atas tu, cintai dulu pimpinan-pimpinan Islam dan juga para raja, para raja-raja di kalangan kita ataupun penguasa negara yang baik-baik amal perbuatannya. Macam sekarang ni kan kita boleh tengok dalam negara kita ni, orang kita sebut lagi kerajaan yang ada ni kerajaan tak sah. Kalau tak sah, maknanya yang dibuat agung tu tak sah lah, tak betul lah. Kita nak kata pada siapa? Pada diri kita ni. Orang kita raja-raja pun dia lawan. Agung pun dia tak boleh terima. Akhirnya, orang bukan Islam pun tumpang sama untuk menghancurkan keadaan demikian. Kalau kita kata kerajaan yang ada ni tak sah, maknanya apa yang dibuat oleh agung tu tak betul. Kena sebut macam tu. Cuba sebut, nak sebut demikian. Sebut, agung ni lah yang buat khianat, yang menyebabkan berlakunya kerajaan yang hampir yang ada sekarang ni. Misal contohnya. Begitu, kita nak sebut. Orang kita ni, raja-raja pun dia tak hormat. Padahal, raja ni benteng kepada ummah. Raja-raja yang di tanah Melayu kita ni, Allah kurniakan kepada diri kita nikmat beraja. Ada raja. Raja ni dengan tujuan apa? Jaganya agama. Tiba-tiba, orang kita caci maki pada raja. Kata macam-macam gaya. Demikian. Bila ditangkap, yang di Johor tu kan. Bila ditangkap, kata handphone hilang. Kata apa dia? Kata dia dalam keadaan macam-macam gaya buat alasan pada diri dia yang menyebabkan kena panjangkan lagi tempoh tahanan reman itu sendiri. Ni semua ni gambaran apa dia? Gambaran perangai dan buruknya akhlak di kalangan kita, apatah lagi nak mencintai Allah. Tak jadi mencintai Allah lah pada orang demikian. Kerana para raja ataupun para penguasa negara yang baik-baik amal perbuatannya, mereka itu adalah ahli dalam hal keadilan. Allah bagi pada mereka ni, mereka bijak dalam nak memikirkan dalam tentang hal keadilan dan memiliki sifat serba mulia. Orang-orang yang Allah bagi pada mereka ni agama, mereka tak akan buat khianat. Mereka tak jadi keadaan demikian. Yang pengkhianat sebenar apa dia? Yang mengacau dia. Yang pengacau-pengacau. Ni pengkhianat sebenar di kalangan mereka tersebut. Sifat-sifat yang mulia dan luhur tadi sebenarnya adalah penjelmaan daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala sekalipun dalam taraf yang sekecil-kecilnya. Ini cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan pada hamba-hamba dia untuk dinaikkan kedudukan dia. Satu pemimpin-pemimpin ini, kalau sekiranya dia jaga betul syariat agama, dia jaga rakyat, dia di antara orang yang akan berada di bawah naungan arasy Allah, yauma la zilla illa zilluh. Hari yang tidak ada naungan di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Orang-orang yang menjadi menteri-menteri, esko-esko dan sebagainya yang ada pada mereka ni sendiri, mereka kena ingat, ini dalam hidup mereka akan berada di bawah naungan arasy Allah pada hari yang tidak ada naungan. Kerana apa dia? Keadilan yang dilakukan pada mereka tersebut dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak menipu rakyat. Sebelum daripada ni tipu rakyat. Tipu rakyat kata negara ni penuh dengan hutang. Negara ni hutang banyak. 1 trilion sebut demikian. Tahu-tahu bila tukar saja jatuh kerajaan itu, kemudian naik kerajaan yang baru ini. Dalam kerajaan baru ni, tiba-tiba di waktu ini dibagi tahu negara kita sebenarnya kaya. Alhamdulillah, bila kita berhadapan dengan COVID-19 ini, diberi peruntukan, diberi bantuan dan sebagainya, sehingga kan menjadi kaget di kalangan mereka yang sebut sebelum daripada kenapa pergi berhutang di bond samurai tersebut, buat dengan Jepun untuk dapat akan hutang. Punca apa ni? Punca kalau tidak kerana nak menipu rakyat, nak menipu tentang negara kita ni dalam keadaan yang sukar konon-kononnya. Alhamdulillah, Allah anugerahkan kejayaan ini. Bila ditukar saja kerajaan ini, Allah bagi peluang pada pemimpin-pemimpin yang baru ini, mereka jauh lebih menunjukkan contoh-contoh kuduah yang baik. Dan saya sebut, yang ni patut dan wajar untuk kita bagi sokongan pada pemimpin-pemimpin di Malaysia kita ni lah yang terutama. Saya minta maaf sebut demikian juga pada sahabat-sahabat di Brunei dan juga sahabat di Singapura dan negara-negara yang tak berkaitan dengan Malaysia. Tapi inilah keadaan yang sedang berlaku di kalangan kami saat ini, di mana di kalangan kita orang Malaysia kita ni bertelagah di antara satu kelompok yang jahat, yang sebenar jahat, dan kelompok yang nak membetulkan jalan hidup manusia ke arah jalan kebenaran. Yang jahat ni, dia tuduh orang yang baik ni jahat. Ni perangai.
yang ada di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Keadaan yang sebegini yang berlaku di kalangan kita. Jelas-jelas bila naik Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin ini, kita tengok dia buka ruang susun balik COVID-19 ini dan sebagainya. Dalam susunan yang disusun ni, kita nampak bagaimana rakyat rasa tenang dan aman. Walaupun dalam keadaan PKP, dalam PKPB, dalam susunan yang disusun ni, kita nampak teratur yang disusun itu sendiri. Allahu Akbar. Kalau kita tak boleh bayang kalau suasana ini dijaga oleh pemerintah sebelum daripada ini. Pemerintah zaman kerajaan PS dahulu tipu rakyat. Boleh bagi rakyat RM30. RM30 bagi untuk RM30 ni untuk apa? RM30. Sedangkan dalam keadaan harta benda banyak, kemudian dia boleh berselenang-lenang di keuangan tersebut. Dia boleh tunjuk kejayaan, konon-kononnya seronok. Lalu Allah turunkan. Orang ni Allah jatuhkan biar dia rasa bagaimana sengsaranya keadaan demikian. Allahu Akbar. Manusia ni kan. Kemudian kemudian ada pun yang hubungan dengan ilmu, yakni yang pertama daripada 3 perkara yang disebut di awal-awal tadi. Maka yang penting untuk dipahami ialah ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang termasuk golongan akhir dan juga akhirin. Masuk golongan yang mutaakhir ini. Yang semuanya itu berasal daripada ilmu yang dipunyai oleh Allah Ta'ala. Tuan kita disebut, kita ni nak jadi cinta pada Allah sampai peringkat Allah itu berhak dicintai itu, kita tengok orang yang Allah bagi ilmu pada dia. Bila Allah bagi ilmu pada dia tersebut, kita boleh dapati semua ilmu-ilmu dia menjadi kita ni takjub, hebat. Allahu Akbar. Kita boleh sebut mulut kita keluar kalimah demikian. Ilmu Allah Ta'ala yang dapat meliputi segala hal yang tidak ada batasnya sama sekali. Tak ada batas sama sekali. Sebab tu kita ni jangan tengokkan orang kita ni, kadang-kadang dia pergi tengok je bangunan KLCC. Dia pun kagum, hebat bangunan KLCC. Jangan nampak hebat bangunan KLCC, kena nampak hebat yang siapa yang mereka cipta terhadap bangunan tersebut. Misal contoh. Kemudian kita kata, arkitek ke yang ustaz masukkan? Ya, kita sebut. Kemudian kita kata hebatnya arkitek, kita pun puji arkitek. Kita kena jawab balik. Jangan nampak arkitek je, tetapi nampak siapa yang mencipta arkitek tersebut. Daripada situlah kita kata apa dia? Hebatnya Allah. Kita nampaklah Allah. Siapa yang menjadikan orang ni jadi cerdik? Boleh buat begitu rupa. Misal contohnya, kadang-kadang kita tengok piramid, kita kata, hebat. Kita tengok yang disebut dengan binaan-binaan yang dicipta oleh manusia. Jangan nampak pada manusia yang mencipta tu, nampak apa dia? Nampak yang menciptakan manusia. Siapa dia? Allah. Orang yang ada ilmu-ilmu dan sebagainya. Sekarang ni orang sedang mencari ubat COVID-19 ni, misal contoh. Bila orang sibuk mencari ubat COVID-19 ini, masing-masing nak tunjukkan macam mana yang disebut dengan boleh mengubati penyakit COVID-19 ini. Lalu di waktu ini masing-masing mula menggunakan pemikiran ilmu masing-masing di kalangan kita. Ni pun ilmu yang Allah kurniakan. Bahkan tiada satu pun yang terhalang daripada pandangan serta ilmu Allah Ta'ala, sekalipun banyak dan bermacam-macam keadaannya. Sekalipun banyak dan bermacam-macam keadaan ilmu-ilmu, malahan tiada sesuatu pun yang wujud melainkan diketahui olehnya, meskipun hanya seberat debu. Seberat apa saja pun, semuanya itu milik Allah, baik yang ada di langit ataupun di bumi. Seluruh makhluk telah diberitahu olehnya mengenai hal tersebut, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa ma utitum minal ilm illa qalila. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, kami tidak anugerahkan pada kamu semua tidak diberi ilmu oleh Allah, melainkan hanya sedikit je yang Allah bagi pada kamu. Illa qalila, sikit je ilmu yang kamu ada. Ilmu Allah tu jauh melempasi daripada ilmu-ilmu yang ada pada manusia ini sendiri. Tuan-tuan tengok, kadang-kadang kan kita tengok dalam TV, rancangan-rancangan dalam TV kan, tengok macam mana rancangan binatang, macam mana rancangan itu, rancangan ini dan sebagainya. Tengok tu, kita takjub, hebatnya, subhanallah kita ni. Dia akan lahir keadaan yang demikian pada seorang. Sesudah kita memahami keterangan di awal ini, kini kita tentu mengerti bahawa keindahan ilmu dan kemuliaan serta keluhuran adalah suatu perkara yang wajib dicintai. Kita faham dalam hidup kita, mana ilmu ni benda yang wajib dicintai.
dan perkara yang paling bernilai dalam hidup seorang. Bernilai kita bukan duit banyak. Bernilai kita bukan rupa cantik. Bernilai kita bukan yang disebut dengan apa pengaruh yang ramai. Bernilai kita bila kita ni ada ilmu. Allah angkat terus darjat orang yang ada ilmu dan merupakan hiasan bagi dirinya. Yang paling cantik perhiasan hidup ni bila orang tu ada ilmu. Maksudnya ilmu apa dia? Ilmu dunia pun ada, ilmu akhirat pun ada. Sempurna terus dalam hidup dia. Dan sesuatu kesempurnaan bagi orang yang mempunyai sifat pandai dalam masalah ilmu tersebut. Tetapi sudah semestinya bahawasanya kecintaan tadi yang disebabkan memiliki ilmu itu hanyalah kerana Allah Ta'ala semata-mata. Allah Ta'ala lah yang menganugerahkan demikian. Seterusnya, peringkat yang seterusnya dalam bab ilmu ni, marilah kita membahaskan masalah yang berhubungan dengan kudrah pula. Kemampuan yang ada pada seorang. Yakni yang kedua daripada 3 perkara di atas. Yang pertama ilmu, yang kedua kudrah, kekuatan yang ada pada mereka sebut. Maka perlu kita sedari bahawasanya sifat kuasa ataupun kudrah itu adalah sifat yang mengandungi makna kesempurnaan. Dia berkemampuan untuk istinbatul hukmi. Dia boleh untuk mengeluarkan hukum. Tak ramai orang yang boleh mengistimbatkan hukum, mengeluarkan hukum. Ini kudrah dia panggil. Ada orang yang kita tanya tafsir mimpi. Ini kudrah. Dia boleh jawab. Mimpi tafsir begini. Mengikut tafsiran saya, akan jadi begini. Dia sebut. Ini dia panggil kudrah. Kudrah yang ada pada seorang. Ada orang yang Allah bagi kemampuan imajinasi dia tinggi. Sehingga kan beyond daripada pemikiran kita. Kudrah. Kemampuan dia berfikir. Dia buat lukisan cantik-cantik. Dan kita tak boleh semampu dia. Kalau dia melukis, contoh macam mana pun, keluar lukisan. Kita contoh macam mana pun, akhirnya ke dalam tong sampah. Itu nak sebutnya. Kekuatan dalam keadaan tidak ada kudrah, dipanggil. Itu adalah sifat yang mengandungi makna kesempurnaan. Ini peringkat untuk nak mencintai Allah lah. Panjang lagi lah ni. Dalam bab ni, saya nampak tuan-tuan macam dah mula penat dah tu nak mikir tu. Berhenti cakap ni lah. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan perbincangan kita ni kita sambung sikit lagi pada minggu yang akan datang. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami pohon pada kamu ya Allah keampunan yang berterusan terhadap apa yang telah kami lakukan sebelum daripada ini ya Allah. Rahmatilah perjalanan hidup ini ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ini ya Allah. Sembuhkanlah penyakit yang dideritai di kalangan kami ini ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.